Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar murid-murid semua? Alhamdulillah. Kali ini kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah tahun 6, bahagian hadis, tajuknya hindari rasuah. Sebagai pembukaannya, kita boleh tengok gambar di hadapan ini dan boleh juga tengok ataupun rujuk buku teks kamu. Tajuk hindari rasuah, bahagian hadis. Baik. Seterusnya kita tengok hadis yang akan kita belajar pada hari ini, berbunyi An Abdullah bin Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, rawahu Tirmizi. Itu dia bunyi hadisnya. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Maksudnya dalam hadis ini, Rasulullah melaknat dua golongan, iaitu pemberi dan juga penerima rasuah. Melaknat di sini maksudnya perbuatan rasuah adalah haram. Murid-murid boleh hafal hadis ini dan juga maksudnya. Hadisnya pendek sahaja. An Abdullah bin Amru. An Abdullah bin Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Intipati hadis. Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Contohnya, seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Dalam satu organisasi, ada ketua, ada pekerja bawahan. Jadi dalam ramai-ramai pekerja bawahannya itu, ada yang memberi wang, sejumlah wang kepada majikannya supaya dia dinaikkan pangkat. Supaya bosnya tu pilih dia untuk naikkan pangkat. Tanpa mengikuti saluran-saluran tertentulah. Jadi itu adalah contoh rasuah. Rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasulullah melaknat pemberi dan penerima rasuah. Dalam negara kita ada satu badan yang menguruskan bahagian jenayah rasuah ni, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun ringkasnya SPRM. Kamu boleh buka internet, lawati portal Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Banyak di situ maklumat-maklumat yang kamu boleh dapati. Contohnya, dinyatakan dalam portal tersebut apa itu rasuah. Mengikut SPRM, kata dasar bagi rasuah itu ialah suapan. Daripada suapan itu ada banyak cabang lah. Di sini dia bagi contoh 8. Contohnya wang, upah, hadiah, undi, bonus, jawatan, diskaun dan sebagainya. Apa-apa saja yang diberi dalam bentuk ini sebagai suapan untuk suatu faedah dikira rasuah dan boleh
ditangkaplah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini. Kamu juga boleh tengok dalam portal tersebut dari fail SPRM ni contoh kes-kes yang telah ditangkap, sedang dibicarakan ataupun sebagainya. Baik. Sebab apa berlakunya rasuah? Ada beberapa sebab. Yang pertama, iman yang lemah. Iman yang lemah. Tidak takut dengan azab Allah. Walaupun Allah telah memberi amaran. Rasulullah telah memberi amaran. Allah melaknat pemberi dan penerima rasuah, tetapi oleh kerana imannya lemah dan tidak takut dengan azab Allah, mereka tetap melakukan rasuah. Yang keduanya, mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Ada di antara mereka yang tidak berfikir dalam melakukan suatu pekerjaan, tak tengok dulu adakah bertepatan dengan kehendak Allah ataupun tidak. Asalkan dapat habuan, mereka buat apa sahaja. Yang kedua, sebab berlakunya rasuah, kelemahan diri. Gagal mengawal kehendak diri. Contohnya, bekerja tetapi dapat pendapatan yang kecil, tetapi hidup dengan gaya hidup yang hebat, tinggi, kaya raya. Oleh itu, mereka tidak ada jalan lain selain daripada mengambil rasuah untuk memenuhi kehendak diri mereka itu. Kemudian, tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Mereka ini tak ada ilmu tentang bahaya rasuah dan juga dosa. Kemudian yang ketiga, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Tamak ni ingin lebih. Ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah contohnya. Tanpa perlu bekerja keras, terus dapat jawatan yang tinggi. Mahu segera hidup mewah. Orang lain bekerja dengan bersungguh-sungguh, tetapi dia mahu segera tanpa bekerja bersungguh-sungguh untuk hidup mewah. Itu punca berlakunya rasuah. Banyak lagi lah punca-puncanya, kamu boleh cuba fikir dan senaraikan. Apa kesan jika berlakunya rasuah? Banyak kesannya. Antaranya, yang pertama sekali, menjatuhkan maruah diri. Jatuh maruah diri ni bila si pelaku itu dapat ditangkap, tersebar ke seluruh dunia melakukan rasuah, maka dirinya mendapat malu, begitu juga dengan keluarga mereka. Kemudian boleh menimbulkan permusuhan. Contohnya, sepatutnya ada orang lain yang layak mendapat jawatan, tetapi tidak dapat kepada orang yang memberi rasuah. Ini akan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Kemudian, kesannya lagi, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Tiada lagi amanah dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Asalkan dapat habuan, boleh buat apa sahaja. Ini akan menyebabkan kestabilan sesuatu organisasi akan tergugatlah. Negara pun akan runtuh jika berlakunya rasuah. Yang paling ditakuti ialah mendapat kemurkaan dan laknat daripada Allah. Jika seseorang itu fikir tentang kemurkaan dan laknat Allah, sudah pastilah mereka tidak akan sesekali melakukan rasuah daripada awal lagi. Dan seterusnya hidup tidak diberkati Allah. Jika kita tengok, orang yang dapat sesuatu daripada perbuatan rasuah ini tidak kekal lama lah. Walaupun nampak macam mewah, tetapi hidup mereka dalam keadaan keluh kesah.
tidak terurus. Itulah kesannya kepada mereka. Baik, jika kita menghindari rasuah, apa kebaikannya? Perlawanan dengan kesan buruk tadi, masyarakat hidup bersatu padu. Antara satu sama lain tolong-menolong, bekerja dengan betul-betul bersungguh-sungguh. Sesuatu organisasi akan stabil. Syarikat, jabatan akan stabil. Tidak ada lagi potong-memotong, berebut jawatan dan sebagainya. Ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara dapat dikukuhkan. Jika negara itu bebas daripada rasuah, negara itu akan aman, ekonomi akan meningkat, politik dan sosialnya stabil, tidak berlaku pecah amanah, tidak berlaku rusuhan dan sebagainya. Kemudian, paling penting, jauh daripada kemurkaan Allah. Inilah yang paling kita kehendaki, iaitu jauh daripada kemurkaan Allah. Jadi, sebagai akhirnya, sekali lagi murid-murid boleh hafal hadis, matan hadis dan juga maksud hadis tentang rasuah. Kemudian sama-sama mengambil iktibar. Sematkan di dalam diri, hindarilah rasuah. Katakan tidak kepada rasuah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih.